Kita sering mendengar suara dan celotehnya di atas gelanggang sepak takraw. Azlan Mubin, bekas pemain kebangsaan. Lan, Assalamualaikum. Apa khabar? Dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar. Padu, Pak Hang. Clear. Okey, saya cerita Negeri Sembilan Antlers. Cerita kejap lagi, pasukan yang power tu. First nak tanya Lan, rumusan lah keputusan minggu pertama sangan STL ni Lan. Alright, pada saya minggu yang pertama musim yang ke-8 ni lain macam akhbar Dayang. Sebab apa? Dari 10 perlawanan, semua dah menyaksikan ada 6 perlawanan yang berakhir dengan rubber set. 3 set. Jadi pada saya ialah ini adalah permulaan yang positif untuk saingan musim ke-8 bermaksud semua pasukan. Jika sebelum ni kita boleh nampaklah ada gap. Minggu pertama kita boleh nampak ada menang mudah. Tapi sekarang ni dah 6 perlawanan untuk permulaan dengan rubber set. Pada saya ialah permulaan yang sangat-sangat memberangsangkan, sangat-sangat sengit. Dan dari 10 pasukan pun kita tengok setidak-tidaknya 7 pasukan dah pun berjaya mencatatkan setidak-tidaknya 1 kemenangan kecuali Putrajaya, Johor dan juga Bomber setakat. Itu untuk permulaan lah pada saya. Okey, daripada kesemua perlawanan untuk minggu yang pertama ni, ada tak yang pada live sendiri dianggap keputusan perlawanan tu mengejutkan? So far lah, ada tak? Kalau ikutkan saya, mungkin ini peribadi saya lah. Saya yang pada saya tunjukkan ialah ketika ATM, Guardians dan juga KL Thunder. Pada hari Sabtu perlawanan ketiga. Kerana kenapa? Saya mengharapkan, bukan saya sajalah. Saya rasa semua peminat mengharapkan perlawanan itu akan lebih sengit. Tetapi sebaliknya berlaku apabila ATM menang mudah kepada KL Thunder dengan 21-14, 21-11. Pada saya perlawanan itu kenapa mengejutkan ialah saya ni ialah bila KL, bukan KL sajalah, kalau saingan STL dia lebih terarah kepada tekong, mesti orang akan sebut Syahir. Bila tahun ni dia Sobir. Jadi bila Syahir ni pada saya ialah dia adalah akan jadi turning point, sama dia akan merancakkan aksi ataupun akan membosankan permainan. Maksud saya ialah kenapa Syahir ni kalau dia merancakkan, kalau dia servis banyak point, okey, untuk KL dia akan lebih rancak. Tapi dia akan membosankan bila Syahir servis tak point, dia sendiri akan rasa pressure, dia tak boleh, kalau dia tak boleh nak manage dan dia akan jadi fed up. Bosan tu maksudnya ialah bila dia bosan, so itu yang berlaku untuk KL. Apabila dia tak dapat cari point, KL struggle, tukar Aizat pun masalah, jadi itu yang berlaku. Dan pada saya sangat-sangat mengejutkan. Mungkin satu faktor yang saya boleh katakan kenapa itu berlaku disebabkan mungkin musim lalu Syahir dia tak cukup training sebab break lama tak masuk dalam national camp, tapi tahun ni persiapan diri dia masuk national team. Tapi kenapa itu berlaku ialah bila selalu berdepan dengan pemain ATM, Afifuddin dan juga Nofaizul Razak. Walaupun Adam dekat situ, Adam pun ada national team. So, Adam tidak. Jadi apabila selalu bertemu dari segi pertahanan mereka dah biasa, itu yang cabaran buat Syahir pula. Mereka boleh first ball, so dia jadi macam buntu dan dia sendiri seolah-olah tak dapat point, jadi KL kalah mudah. Saya lah. Okey Alan, selain daripada pasukan Negeri Sembilan Antlers, pasukan mana lagi sebenarnya yang berjaya beri sangan di luar jangkaan Lan? Right. Saya akuilah Negeri Sembilan pun kira-kira bukannya favourite dan juga mereka pun datang selalu cakap dengan underdog. Tahniah juga walaupun jelah struggle tapi menang. Pada saya ialah yang saya rasakan Penang Black Panthers. Kenapa? Kalau kita perhatikan musim ni, Penang ni dia seolah-olah pada saya dia banyak pilihan. Saya suka Penang kerana tahun ni ialah bila dia turunkan 2 tekong yang muda. Musim lalu menunjukkan hasil yang baik. Pada saya ialah Zarif, Faisal. Bila kembali kepada Penang, 2 pilihan, Zarif dan juga Faisal. Kemudian feeder pun ada option yang pada saya equal. Zulusi walaupun Zaim kat situ. Tetapi seragam mereka mengharapkan Akasi. Akasi tak sampai lagi import. Jadi 2 killer muda ni, Haikal dan juga Daniel, walaupun Daniel berusia sikit 26 tahun tapi dia pengalaman kalau nak ikut dalam pentas tertinggi ni dia agak kurang. Jadi kenapa saya memilih Penang ialah Penang mereka boleh manage untuk struggle tapi tetap nak menang 2 game. Kerana objektif mereka nak menang sementara nak menanti Akasid tiba, dan ia berjaya. Pada saya ialah sesuatu yang sangat perkara-perkara yang baiklah, walaupun menang 2-1 ke atas Negeri Sembilan, nampak struggle pada saya. Baik, kita harapkan Penang Black Panthers mampu untuk mengekalkan prestasi. Baik, yang terakhir Lan, melihat kepada keputusan minggu yang pertama ni, apa jangkaan Lan untuk aksi di minggu yang kedua nanti?
Minggu yang kedua saya mengharapkan lebih sengit kerana antara pasukan yang saya mengharapkan lebih mencabar Johor Tigris. Johor Tigris ialah musim ini permulaan yang sangat-sangat mencabar. Untuk minggu yang pertama tewas 2 game. Jadi minggu yang kedua kerana apa? Mereka perlu menghadapi 3 perlawanan. Iaitu mereka ke depan dengan Putrajaya, Saibok, ATM Guardians dan juga Perak Bison. Jadi itu yang saya harapkan, cabaran yang sangat besar untuk Johor, dan saya tetap mengharapkan mereka perlu bangkit untuk setidak-tidaknya kena raih satu kemenangan. Kerana sekarang setakat ini Johor dan mereka struggle dari segi tekong. Bila ada import tapi import tak sampai, belum lagi sampai ialah Siwa Banca. Dalam proses difahamkan, jadi itu yang mereka sekarang tengah struggle. Fakrul ada masuk, Fakrul Akmal, kira asal pun dari Penang, tapi ini permulaan untuk Johor, jadi nampak struggle kat situ lah untuk Johor. Jadi saya cabaran untuk minggu kedua selain semua pasukan, saya mengharapkan Johor lah. Kita nak fokus Johor untuk mereka bangkit lah untuk minggu yang kedua nanti. Okey, Lan. Terima kasih sudi berkongsi pandangan, sharing tentang apa yang berlaku di minggu yang pertama dan preview untuk minggu yang kedua STL. Terima kasih, Lan. Assalamualaikum. Baik, salam.